Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma adfa'na al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan was su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Dalam tempoh 1 ataupun 2 minggu kebelakangan ini, kita melihat masyarakat ada sedikit terpinga-pinga apabila ada manusia dan individu yang orang memanggilnya sebagai ustaz tetapi berbeza penampilan dengan gelaran. Ada yang cakap merapu yang bukan-bukan tentang agama, ada yang terlibat dengan benda-benda yang tak sepatutnya, dan ada yang terlibat dengan jenayah pun sehingga didakwa dan dipenjarakan. Ada yang begitu kasar penampilannya dan menyebabkan masyarakat tertanya-tanya apa yang telah terjadi. Sepatutnya gelaran ustaz yang ada pada mana-mana manusia wajar diletakkan penghormatan yang tinggi, tetapi sebaliknya yang telah berlaku, sedikit tercalalah gelaran-gelaran tersebut dengan perlakuan 1 ataupun 2 orang sahaja. Tapi inilah yang pernah disebutkan dalam satu hadis, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila dunia nak makin kiamat, kamu akan lihat, kata Nabi, penipuan ini berleluasa. Orang menipu, orang menyamar, orang jadi-jadian ini begitu ramai. Hingga kan kata Nabi, innaha sata'ti 'ala nasi sinuna khadda'atun, akan datang pada umatku nanti di hujung umurnya nanti atau hayat dunia nanti, sinuna khadda'atun, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, menipu saja. Kata Nabi, yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiqu. Kamu akan dapati seorang pembohong akan dipercayai cakapnya, dan sebaliknya kamu akan mendapati orang yang jujur akan dianggap berbohong kepada manusia. Wa yu'tamanu fihal kha'inu wa yukhawwinu fihal aminu. Kamu juga akan dapati ketika itu seorang pengkhianat akan dipercayai dan dijulang sebagai hero walhal dia khianat. Wa yukhawwinu fihal aminu, dan seorang yang jaga pula amanah itulah yang dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidatu, qila wa ma ruwaibidah. Maka kata Nabi, pada ketika itulah muncul satu kelompok ruwaibidah yang akan bercakap bagi pihak umat, kata Nabi. Sahabat pun tanya, siapa dia ruwaibidah ni ya Rasulullah? Nabi jawab mudah, as-safihu yatakallamu fi amril 'amah. Ruwaibidah ini adalah orang-orang bodoh yang bercakap tentang urusan umat, kata Nabi.
Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan disyarah dan dita'liq oleh Syekh Ahmad Syakir. Inilah fenomena yang sedang kita lihat. Orang-orang pandai diangkat untuk bercakap masalah umat. Sebab itu Huzaifah Ibn Yaman ada meriwayatkan tentang fenomena ini. Kata dia, hatta yuqala lirrajuli ma ajladahu ma azrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imanin. Sehinggalah orang itu nanti akan dipuji oleh peminat-peminat dan top fan-nya. Oh, kuatnya dia, oh, cerdiknya dia, oh, cerdasnya dia. Walhal kata Nabi, ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imanin. Padahal orang yang kau puji, sanjung, hebat, bagai-bagai itu, dalam hatinya tidak ada sebesar biji sawi pun iman, kata Nabi. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ar-Riqaq. Hadirin hadirat sekalian, mengapakah wujudnya keadaan-keadaan sebegini? Mengapakah lahirnya manusia-manusia yang tidak bagus sebegini? Sebab Nabi sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, kerana ketika itu yang menjadi juru cakap, yang akan bercakap depan orang adalah ruwaibidah. Para ulama ada membahaskan secara terperinci tentang ruwaibidah ini. Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis disebutkan ar-ruwaibidah ini orang bodoh. Kalau dalam bahasa kita, orang pandai. Pandai ini apa tanda burung perpat makan gambir sarang berangin? Apa tanda kiamat dekat? Orang pandai jadi pemimpin. Pandai, dia tidaklah bodoh, bukan tak mengaji tinggi. Pandai ni mengaji tinggi, kayaknya pandai. Sebab itu kalimat ruwaibidah ini, kata ulama, adalah orang-orang lemah yang tidak mampu pun melakukan perkara-perkara baik dan memanfaat. Mereka juga orang-orang yang hina dan tidak ada faedah, tetapi diangkat dan dimuliakan oleh masyarakat. Bila orang-orang sebegini jadi ikutan, hancurlah dunia ini. Sebagaimana kata Abu Hurairah, Nabi pesan, la tazhabu dunya hatta tasiru li Luka ibni Luka'in. Kata Nabi, tidak akan kiamat sehinggalah orang pandai ramai. Mereka ke depan, mereka dihormati, diangkat jadi pemimpin, jadi penceramah dan macam-macam lagi. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi guna istilah Luka ibni Luka. Luka, apa makna Luka? Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, Luka ini maknanya hamba. Gelaran ini orang Arab berikan untuk menunjukkan kehinaan ataupun tahap kebodohan seseorang. Ada juga setengah orang Arab, dia manggil budak-budak kecil Luka, mu ni tak berapa cerdik, Luka. Kalimat Luka ini kalau digunakan untuk orang dewasa, maknanya orang yang sedikit ilmu dan juga pendek akalnya. Sebab itu golongan Luka ini, dia hanya hidupnya cari seronok saja. Seronok saja kehidupan dia. Bayangkan orang macam ni kita angkat duduk di atas, apa jadi pada dunia? Hancurlah, kata Nabi. Baik itu ada satu hadis, kata Huzaifah Ibn Yaman, dia pernah dengar Nabi menyebut, la taqumus sa'ah hatta yakuna as'adan nasi bid dunya Luka bin Luka. Tidak akan datang hari kiamat sehinggalah orang yang paling selok dengan keseronokan dunia ni adalah orang-orang yang Luka ibnu Luka, orang pandai belaka, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau kita Luka ini, bahasa lain dalam bahasa Melayu dia panggil bebal, orang bebal. Kata orang tua-tua, apa tanda manusia bebal? Sampai tua tak menyorong akal. Apa tanda manusia bebal? Tak erti beza nangka dengan temabah. Temabah ni putih buah nangka. Tanda manusia dungu dan bebal, dada kosong, akal sejengkal. Bercakap tak tahu hujung pakar, berkata macam kehilangan akal. Dia beri nasihat, telinganya tebal,
rakyat sengsara, negeri tertinggal. Dia jadikan pemimpin pasti menyesal. Ni kata orang tua-tua. Baik itu dalam satu hadis juga kata Abu Hurairah, Nabi pernah berpesan, min asyratis sa'ah ay ya'lu wat-tuhutu al-wu'ula. Di antara tanda-tanda kiamat adalah at-tuhut, ada duduk atas wa'ul. Sahabat pun pelik, bila nak cerita kiamat makin rare ayat-ayat yang Nabi gunakan. Akazalika ya Abdullah bin Mas'ud sami'tahu min Nabi. Sahabat yang dengar hadis ni kata, awak biar betul, kita orang tak pernah dengar Nabi sebut begitu. Ya ke? Naam wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Kaabah, itulah aku dengar Nabi menyebut an ya'luwat tuhutul wa'ula. Maka kulna, sahabat bertanya, wa mat tuhutu, benda apa tuhut ini? Maka jawabnya, fusulur rijali wa ahlul baitil ghamidati yurfa'una fawqa salihim wal wa'ulu ahlul baiti salihati. Kata dia, tuhud dan wa'ul ni orang-orang yang hina, orang-orang yang duduk di bawah, yang tak ada kedudukan tapi diangkat sebagai orang soleh, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sebab itu bila melihat kepada fenomena sekarang yang sedang berlaku, dari satu segi kita tidak heran. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, fenomena masyarakat tidak kenal mana kaca, mana intan. Emas memang kuning, tapi tak semua yang kuning itu adalah emas. Tuan-tuan kalau anggap semua yang kuning tu emas, tandas kita orang belakang tu banyak hak kuning-kuning, nak pergi ambil lah, peri je kita orang bagi. Tapi ada harga? Tak ada harga. Tapi orang selalu tertipu dengan bungkusan, packaging. Dalam barang kecil saja dia punya cara hantar kotak besar meja ini, packaging. Maka disebabkan packaging, orang menyangkakan barangnya bagus. Sebab itu kita tidak boleh nak menyalahkan asatis ataupun asatizah saja tentang permasalahan ini. Yang perlu juga kita mengambilkan tanggungjawab adalah penyokongnya, pengikutnya, followernya, top fannya, pengagum-pegagumnya, peminat-peminatnya. Mereka inilah juga yang menyumbang kepada saham terbesar kepada masalah ini. Sebab itu Nabi SAW menyebut akan berlaku fenomena orang mencari ilmu dengan orang bodoh. Nabi sebut orang cari ilmu, dia tahu dah orang tu tak berapa ada ilmu, dia pergi cari juga dengan orang itu. Maka ada pertanggungjawaban kepada kita juga. Ada satu hadis daripada Imam Abdullah Ibnul Mubarak dengan sanadnya daripada Abu Umayyah Al-Jumahi, inna min asyrati sa'ati salasa ihdahunna ayul tamasal ilmu indal asaghir. Ada tiga perkara yang merupakan tanda kiamat. Salah satunya, ilmu orang akan ambil daripada orang-orang bodoh. Ilmu orang akan ambil daripada orang-orang bodoh. Dalam hadis tu disebut saghir, orang kecil. Dalam Hasyiah kitab Az-Zuhud, Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, apa makna orang-orang kecil? Orang kecil ni adalah orang yang bercakap guna akal mereka saja, bukan dengan ilmu. Dan inilah yang banyak berlaku sekarang. Cuma jelah muslimin muslimat sekalian, kita tak dapat nak nafikan zaman sekarang nak cari ulama yang betul-betul sejati susah. Ulama yang genuine susah. Memang susah. Tok-tok guru genuine ni susah. Benda ini pernah disebutkan dalam satu hadis. Kata Abu Zar Al-Ghifari, innakum fi zamanin ulama'uhu kathirun khutaba'uhu qalilun. Kamu sekarang berada pada satu zaman ulama'nya ramai, khutaba sikit. Khutaba ni penceramah. Ulama ramai, penceramah sikit. Wasayati 'alana zamanun yaqillu ulama'uhu wa yaksuru khutaba'uhu. Nanti akan datang satu zaman pada kamu akan dapati penceramah berlambak-lambak
tapi ulama'nya sangat sikit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan bayangkanlah di negara kita ya. Sekarang ni pihak JAKIM, Jabatan Agama, kita gazetkan 52 ajaran sesat di Malaysia oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. 52. Kadang kita jadi berfikir, hak mengajar dan yang mengasaskan ajaran-ajaran itu, kalau tuan-tuan tengok latar belakang dia, toh apa-apa, tak tahu mengaji di mana. Jenis tanya dapat di mana, mimpi Nabi ngabar ke dia, dapat dia dulu sakit sebulan, lepas sakit tu semua tak payah masuk universiti lah, pakai ilmu gaib semua. Tak apalah dia hadiah itu. Yang kita nak jadi menambahkan pelik, pengikut ramai pula. Yang itu kita herankan. Bayangkanlah ada ajaran-ajaran tertentu ni, dia keluar fatwa pelik-pelik. Contohnya ada satu ajaran ni, dia mengharamkan duduk atas kursi, duduk atas bangku panjang dengan sofa. Haram. Kacau sungguhlah. Dia suruh kita duduk bersila je macam ni. Mana saya duduk sekarang ni haram. Tuan-tuan ni bagus ahli surga semua duduk atas lantai. Bila tanya apa pula? Kerana pertama, nenek moyang kita tidak pernah pakai kursi kalau duduk. Artinya kalau kursi itu benda baik, nescaya Nabi lama dah suruh buat kursi. Orang tak ngaji, ya tak ya juga dia mendengar gitu ya. Oh, dia kata lagi pun kursi ni, kata dia adalah ciptaan orang barat. Menggunakan kursi menyebabkan kita akan kagum kepada ciptaan orang-orang barat. Maka bagaimana mungkin kita dibenarkan kagum kepada orang barat, sebab mereka adalah orang-orang kafir yang merupakan musuh pada kita. Jauh huraian dia. Kemudian dia mengatakan lagi, penggunaan kerusi juga ataupun sofa yang besar di rumah kita itu boleh menyebabkan orang tu jadi malah. Kerana duduk bersandar-sandar berangan begitu saja, dia lupa kepada Allah, lupa nak beribadat. Begitu juga seorang wanita kalau duduk di kursi sofa menyandar-nyandar, maka posisi kedudukannya akan membuatkan orang gairah ketika melihat dia. Termasuklah jin-jin jantan yang melihat wanita ini. Maka perbuatan seorang wanita yang duduk di atas kursi adalah perbuatan yang jahat dan sama seolah-olah dia melakukan zina. Oh, itu fatwa dia. Saya tak sebutlah ajaran mana. Ramai pula ikut. Ramai ikut. Banyak lagi lah ajaran-ajaran lain. Kalau nak sebut sesa memang banyak. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, kita tak boleh salahkan orang yang mengajar 100%. Ada orang apa ustaz ni gini, ustaz tu ialah dia adalah kelemahan dia. Hak ngikut dia tu kita pelik. Hak ngikut. Sebab itulah sering saya sebut di mana-mana, kita kalau nak mengaji silakan, tapi kena milih guru. Kena hati-hati, sebab sekarang tak tahu mana betul mana salah. Bila nak kiamat memang inilah berlaku. Apa tanda burung perpat di atas pagar riuh terdengar. Apa tanda kiamat dekat. Salah dan benar bertukar-tukar. Kita tak tahu mana hak betul mana hak salah. Cuma Nabi ajarkan satu formula dalam satu riwayat daripada Abu Nuaim, daripada Jabir radhiyallahu anhu. Diajarkan la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum minal khamsi illal khamsi. Mu jangan duduk dalam majlis ilmu bersama dengan orang alim kecuali orang alim itu mampu mengubah kamu daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Nabi ajar. Pertama, ni kita camkan elok-elok. Mana-manalah tuan-tuan pergi mengaji dengan ustaz ke belajar mana-mana dengan orang, camkan 5 petua ni kata Nabi. Pertama, minasyakki ilal yaqin. Dia boleh hajar kita, menyebabkan kita dulu syak jadi yakin. Oh, ini guru bagus. Dulu sebelum mengaji kita tak clear, tapi sejak belajar dengan dia jelas. Kalau sebaliknya berlaku, something wrong. Asalnya kita clear, sejak belajar dengan dia makin rasa tak clear pula lagi, jadi kau pening kita. Contoh, ada orang minat nak belajar sifat ketuhanan, bagus nak mengenal Tuhan.
Tapi nak mengenal Tuhan, jangan sampai jadi bingung mengenalkan Tuhan tu ada ke tak ada. Sudahlah, dia jadi bingung begitu saja. Dulu molek dah hafal dah sifat 20 asma husna, semua bagus dah. Tapi sejak dia mengaji dengan orang ni, jadi makin pening pula dah. Allah itu wajib baginya ada, mustahil baginya tiada, wujud dia pada zahir, mustahil dia pada jadi pening begitu. Akhir Tuhan lala aku Tuhan, jadi pening begitu saja. Jangan. Pilih guru yang betul-betul molek, yang boleh menghuraikan. Yang kedua kata Nabi, minal kibri ila tawadhu'. Mu cari ilmu dengan orang yang boleh ubah daripada sombong pada rendah diri. Ini guru bagus. Asalnya awak ni aksen nak kata orang je kerjanya, tapi sejak mengaji dengan dia ni jadi sabar banyak. Ini tok guru bagus. Tapi sebaliknya, kalau mu jenis okey tapi lepas belajar nak kata orang je kerjanya, ajak debat sana sini, something wrong lah guru itu. Yang ketiga kata Nabi, wa minal adawati ilan nasafah. Guru yang bagus kata Nabi, dia boleh ubah kita daripada suka kelahi kepada bersatu padu, penyatuan. Yang keempat, wa minar riya ilal ikhlas. Daripada nak nunjuk semua kita punya perbuatan dan amalan kepada lebih ikhlas kepada Allah. Dan yang kelima kata Nabi, wa minar rughbah ila zuhdi. Guru yang bagus dia boleh mengubah pengikut dia daripada tamak pada dunia pada zuhud kepada dunia. Carilah guru yang betul. Kemudian kita kalau nak mengaji, nak belajar, mana-mana ustaz, gelaran-gelaran ustaz ini payah bila sebut ustaz ni tuan-tuan, dia ada isu sebenarnya dengan kalimat ustaz ini. Kita akan bincangkan nantilah. Cuma carilah ilmu dengan orang yang benar-benar berilmu, dengan ilmu-ilmu yang benar. Tu kena perhatikan. Orang tu benar-benar berilmu dengan ilmu-ilmu yang benar. Elakkan daripada belajar dengan ustaz jadi-jadian. Tak nak. Ustaz jadian dengan rimau jadian, lebih kurang saja. Tak boleh. Ataupun elakkan belajar dengan orang yang baru nak start. Bukan ustaz, baru nak start. Bukan merendahkan ilmu mereka, tidak. Tetapi kalau tersalah mengaji, payah nak patah balik. Sebab itu fenomena orang menggunakan gelaran ustaz ini dah tak boleh nak kontrol. Dulu kita di Malaysia ada satu pertubuhan nama Tamrin. Tamrin ni pertubuhan perunding latihan motivasi Muslim Malaysia. Dia ada lembaga akreditasi. Dia akan kenal pasti mana-mana penceramah nasional, TV, radio, majalah, buku yang temberang title. Mana awak bukan ustaz, ngaku ustaz. Ramai kalau saya sebut malam ni, taubat kena samai je lah. Ramai 2-3 orang, lantaklah. Awak kalau jujur patut jangan guna kalimat tu awak bukan ustaz, tapi dia suka, lantak dia lah. Dulu ada satu pertubuhan akan ambil tindakan. Begitu juga penipuan orang menggunakan title doktor misalnya. Awak PhD tidak guna doktor, profesor, bagai-bagai. Dulu lajnah tu dijaga oleh saudara Kamal Afandi Hashim. Kamal Afandi ni yang penganalisis jenayah. Dia duduk dalam Tamrin tu. Tapi ni dulu, sekarang ni dah tak ada lah. Banyak perubahan pemerintah dan sebagainya, tak ada. Sebab masalahnya kalau tak kita kontrol, masyarakat kita sekarang asal title ustaz saja, dia pegang cakap orang tu mati-mati, dia pegang cakap orang itu. Sedangkan kita tak tahu dia ambil daripada mana perkataan ustaz itu. Dia begini ya, bila cerita tentang sejarah perkataan ustaz, gelaran ustaz ini dia bersifat uruf ataupun adat. Secara formal tidak ada yang boleh menganugerahkan ijazah dengan gelar ustaz, tidak ada. Macam doktor MBBS sanad meluluskan menggunakan gelaran doktor, kalau PhD apa semua. Ustaz tidak ada. Sebab itu secara umumnya kita di Malaysia, mana-mana orang yang lulus institusi agama automatik dipanggil ustaz. Kalau orang tu belajar Universiti Melaya, Akademi Pekerjaan Islam, ustaz selalu. Kalau orang tu belajar hatta UKM ke universiti yang bukanlah macam UIA, USIM yang Universiti Pekerjaan Islam, tapi sebab orang tu fakulti Pekerjaan Islam, sekolah Pekerjaan Islam, panggil ustaz selalu.
Bahkan kalau di Mesir, masa di Al-Azhar dulu, belum habis belajar panggil dia orang ustaz. Nak suka pun ada, periksa tak lulus sama ustaz ke panggil dia orang. Pak ustaz, ustaz. Okeylah jumpa ustaz tu. Ustaz mana pula dia sama mengaku tahun 3 panggil ustaz. Budaya. Bahkan kalau tak lulus pun panggil ustaz juga. Belajar pengajian Islam 6 tahun, tak lulus balik panggil ustaz juga. Dah nak panggil apa? Tak boleh. Panggil tak betul juga. Ustaz jugalah. Cuma di Malaysia, kalau tuan-tuan perasan, ustaz di Malaysia ada macam-macam jenis kategori background profession mereka, dan ustaz ni ada cara fikir yang lain-lain lah. Kalau tuan-tuan perhatikan, yang pertama ada ustaz yang kita panggil ustaz orientasi salafiyah. Ada salafi, orientasi dia kajian ilmu-ilmu syar'i berdasarkan kesahihan sumber dalil. Ni orang-orang salafi, dia memang jaga betul hadis awak, benda sanadnya dia nak tahu benda itu, dia jaga originality. Ada ustaz dengan orientasi tasawuf, pendidikan hati. Dia kalau dalam program penekanan dia kepada tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, tahzibul akhlak, dia cerita falsafah, dia bergelanggang dalam ratib zikir, itu dunia dia lah. Ada ustaz dengan orientasi tradisional, dia menumpukan kepada kerja-kerja dakwah, kerja-kerja tabligh dengan ciri-ciri turas, konvensional dan sederhana. Dia keluar 3 hari, dia keluar 40 hari. Ustaz juga panggil dia orang, ustaz juga. Ada ustaz, saya gelarkan ustaz akademia, ustaz-ustaz yang ada gelar doktor. Mereka ni orientasi kajian ilmiah. Dia belajar di gelanggang-gelanggang forum kajian ilmiah, diskusi-diskusi ilmiah, pembentangan kertas kerja, conference, seminar, workshop. Seminar pula hak jenis seminar anjuran masjid negeri, bukan lain dia lah, dia main hak high impact, dia indeks ISI, Scopus, ERA, itu lain dia lah. Tak mari benda-benda hak tak ada nilai ni, contoh lah. Ada ustaz dengan orientasi ideologis teoritis politik. Dia ni siang malam pagi petang fokus kepada soal fikrah dan thaqafah politik Islami. Dia suka bercerita tentang sistem khilafah adalah solusi total menyelesaikan seluruh masalah umat. Kita bawa lah apa masalah SOP ke, masalah COVID ke apa, mudah saja penyelesaiannya, kembali kepada sistem khalifah. Itu pun ustaz juga. Ada ustaz dengan orientasi realitis praktis politik. Dia ustaz terjun betul dalam bidang politik, masuk tanding pilihan raya, jadi yang berhormat. Ustaz juga, ustaz belaka. Dia tak ada pengelompokan ustaz kurungan P makna politik, tak ada. Kita mana tahu dia ustaz apa? Ustaz juga panggil dia orang. Sebab dia terjun dalam politik, orang letak label pada dia, ni ustaz UMNO, ni ustaz PAH, ni ustaz PAN, ni ustaz DAP pun ada ustaz, don't play, ada belaka. semua ada ustaz dia, jabhah ulama dia. Ada ustaz yang dunia dia mempromosi keindahan Islam, menerusi bakat-bakat. Kalau dia pandai suara, seni suara, pandai menulis seni khat, menulis sajak, menulis puisi Islami, menulis cerpen, menulis skrip drama pun ada. Dan orang panggil ustaz juga. Dia nasib as-salatu wassalam, as-salat, ustaz juga panggil dia orang. Ada ustaz dengan orientasi amal kemasyarakatan, mana kerjanya buat kebajikan, tolong orang susah, pembangunan anak-anak yatim, bantu asnah, banjir sana dia datang, banjir sini dia datang, orang bawa beca dia tolong, orang bawa bas dia tolong. Ustaz juga, walaupun tak mengajar tak apa, ustaz juga. Maka bila tengok kepelbagaian latar belakang, baik itu kita jadi bingung dan ada masanya jadi keliru. Ini yang sedang berlaku sekarang ini. Itu belum cerita ustaz-ustaz yang latar belakang negeri dan tempat mengaji yang berbeza.
Ustaz asal pada Kelantan, lain pembawakannya. Ustaz asal pada Negeri Sembilan, lain pembawakannya. Ustaz bawa daripada Pahang, lain pembawakannya. Hatta ustaz tu kalau mengaji di Mesir, lain dia punya langkah. Mengaji di Madinah, lain. Mengaji di Morocco, lain. Mengaji di UKM, lain. Datang pula mengaji pondok. Bila pondok ujung ada je, tak tahu ngapa. Naik pondok je, ngapa nak je. Teruk sangat ke pondok? Saya pondok je, tak ada je lah. Semuanya belajar ilmu pengajian Islam. Nah, cuma macam kita di Malaysia, kalau ustaz kita tak tahu dia mengaji di mana, sebab kita tak ada gelaran pada nama. Kalau di Indonesia, sebab ustaz berlambok-lambok, kadang hok bomoh tangkap hantu pun ustaz juga. Panggil ustaz macam ada piah atas kepala, janggut paras dada. Ustaz lah, tangkap hantu kerja dia. Ustaz. Jadi untuk nak membezakan ini ustaz dengan baru nak start, apa mereka buat? Ada gelar. Kalau ustaz tu belajar pada Timur Tengah, namanya ada LC di belakang. Contoh Badli Shah Alauddin LC. LC tu bukannya lesen ceramah, dah. LC tu lulusan Kairo. Mana dia nak ngabar, dia ni Timur Tengah. Dia di Indonesia, walaupun awak mengaji di Syria ke, di Madinah ke, di Morocco ke, di Jordan ke, dia semua dia kira Kairo semua. Jadi dia akan tulis itu macam Ustaz Somad Batubara LC. Maknanya lulusan Kairo. Baru orang akan percaya pada dia, sebab dia ada gelar dia dalam nama. Bukan dia nak act dah, nak tunjuk gelar. Saya ingat Malaysia pun satu hari esok kena ada jugalah begini. Kalau tak tahu mana Intan, mana satu kaca, tak tahu. Jadi letaklah itu LC, LB, macam doktor jugalah kena ada gelar. Allahuakbar. Kalau dah tak boleh nak kontrol sangat. Dalam sejarah para ulama, kalau kita tengok, penggunaan kalimat ustaz ini adalah gelar khusus kepada ulama tertentu saja dalam mazhab-mazhab tertentu. Bukan semua orang boleh dapat gelar ustaz. Dalam mazhab Hanafi, gelaran al-ustaz diberikan kepada Abdullah bin Muhammad bin Yaqub al-Subazmuni, iaitu seorang ulama yang banyak meriwayatkan hadis, dan dalam mazhab Hanafi dia dapat gelaran al-ustaz. Tak semua orang dapat. Dalam mazhab Maliki, yang mendapat gelaran al-ustaz adalah Syekh Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid, atau lebih dikenali dengan nama Al-Turtushi. Begitu juga seorang lagi gelarannya dapat kepada Ibnu Abi Randaqah. Dalam mazhab Syafi'i diitlakkan gelaran ustaz kepada Abu Ishaq Al-Isfiraini, seorang ulama dalam bidang akidah, hadis dan juga fiqh. Jadi gelar ustaz bukan gelar biasa-biasa. Dalam konteks kita, asalkan orang tu boleh baca Quran, ada janggut sejemput dua, pakai kepiah tak cabut-cabut, cakap pula anak entah, oh ustaz selalu. Ustaz selalu anak, ustaz selalu ni, dengar dia cakap anak, ustaz selalu. Kita sebab itu kalau di Timur Tengah, macam di Al-Azhar, universiti lain pun saya ingat samalah. Ustaz ni maknanya profesor. Kalau orang tu namanya Ustaz Musyarik Doktor sekian-sekian, Ustaz Musyarik tu maknanya Profesor Madya. Ustaz, Profesor, Musyarik, Assistant Professor. Kalau orang tu nama dia Ustaz Doktor Syekh sekian-sekian, maknanya dia Profesor Doktor. Jadi gelar ustaz itu kalau di tempat lain itu tinggi. Macam kita asal boleh nyanyi lagu Arab pun panggil ustaz dah. Boleh nyanyi, dia ingat nyanyi lagu Arab tu marhaban agaknya, padahal lagu asmara je. Ustaz ni boleh nyanyi Arab, ustaz dah. Abu Lahab cakap Arab, Abu Jahal cakap Arab, terror pada kita. Baik tu ada setengah tempat dia tak manggil lepasan pengajian Islam dengan ustaz, sebab tak nak rosakkan kalimat itu. Macam kalau pelajar pengajian Islam lepasan India Pakistan, khusus yang mengaji bidang hadis, dia panggil Maulana. Selesai masalah, tak payah panggil ustaz, panggil Maulana saja.
Maulana bukan di Pekan ni, Maulana lah, gelaran. Mana kalau orang tu nama Maulana sekian-sekian, tak sebutlah nama, tuan-tuan tahu siapa-siapa ya. Maulana sekian-sekian. Mana dia ni sama ada mengaji di India atau mengaji di Pakistan. Dan bidang yang dia mengaji bukan engineering, bidang hadis. Baru dia layak pakai Maulana. Kalau orang Jawa, dia tak panggil ustaz, dia panggil kiai. Kalau kiai itu ada anak laki-laki, dia panggil Gus. Itu yang Gus Dur, Presiden Indonesia dulu. Dia tu anak kiai, dia tidak kiai. Betul penampilan dia pun wallahu alam. Tuan-tuan tengoklah dalam Google sendiri. Dia anak kiai, Gus. Kalau anak laki kiai panggil Gus. Kalau anak perempuan kiai panggil Ning. Saya tanya juga orang Indonesia, kenapa anak laki-laki panggil Gus? Dia kata barangkali penampilan anak lelaki kiai-kiai ni bagus-bagus semuanya, jadi dia panggil Gus. Kata, oh begitu. Habis kalau Ning, Ning ni bening-bening semua, tenang saja. Ning. Lepas tu tuan-tuan janganlah suka-suka hati letak anak nama Ning sekian. Kalau bukan kiai tak payah. Kalau suruh tolak jadi imam, jadi susah ya. Apa makna kiai? Kiai ni humul ladzina yanzuruna al-ummata bi'aini rahmati. Kiai ni kata para ulama pesantren di sana, maknanya seorang yang memandang segala isi kehidupan umat dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Itulah kiai. Kata kiai ini dia sinonim dengan bahasa Arab, iaitu syekh. Biasa ustaz-ustaz dia kalau dah level tinggi, dia dah tak panggil ustaz dah, sama dia syekh. Sebab itu kita di Pahang tak buat lagi. Kalau di negeri Johor dan di negeri Kedah, semua pegawai agama Islam negeri digelar syekh pada nama mereka. Macam Kadi Johor Bahru, Kadi ni nama depan ada syekh. Kadi Al-Usta, Kadi apa, ada syekh di depan, sebagai nak menunjukkan dia ni dah sampai kepada martabat yang tinggi. Sebab secara terminologi, syekh ini maksudnya man balagha rutbatan fadli, orang yang telah sampai pada darjat keutamaan. Jadi dia panggil syekh. Ni bukan syekh sebab dia keturunan syekh Kampung Parit Pekan tu, dah. Dia syekh memang syekh gelaran. Lepas tu kalau ustaz-ustaz penceramah daripada Kedah, semua syekh. Tapi bukan dia keturunan Syekh Hadrul Maut ni, dah. Dia gelar untuk nak memuliakan kedudukan. Dia dah tak panggil ustaz dah, panggil syekh. Pahang tak tahulah bila nak pakai syekh, rasa dok lah rasanya. Al-Fadil, kita pakai Al-Fadil. Al-Fadil Kadi daerah Kuantan, Tuan Abdul Aziz Abdul Karim gitu ya. Dia kalau esok takdir tuanku berkenan, Al-Fadil Kadi daerah Kuantan, Asy-Syeikh. Kan lain sikit, macam tua nampak Asy-Syeikh Abdul Aziz. Macam nama Tok Imarak, nama Syekh Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Fadil Qadi daerah Kuantan. Ada juga kalau di Indonesia dia tak ngelar kau orang ustaz, dia panggil Ra. Ada ustaz tu dia panggil Ra, ada panggil Ang, ada panggil Ajengan, Andre, Buya paling ramai sekali lah. Buya Hamka. Tapi kita tak ada ustaz mana ada panggil Buya. Boya ada lah, Buya tak ada. Boya ada, Buya tak ada. Tak ada lah, saya ingat Buya dulu ada lah. Syari Al-Arqam dulu ada Buya Syari, adalah dulu. Sekarang lama dah orang tak guna perkataan Buya. Dan sekarang trend terbaru, agamawan ini digelarkan dengan Habib. Tapi Habib ini bukan semua orang boleh tepuk dada mengaku Habib. Sebab Habib ni dia agamawan, ustaz, dan yang paling mahal dia keturunan Nabi SAW. Kalau dia Said yang molek, kita panggil Habib. Kalau Said yang tak molek, kita panggil dia tukar nama lain sajalah, tidak panggil Habib. Sebab Habib ni untuk keturunan Nabi yang mulia dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sekarang ni ada pula gelaran baru untuk ustaz. Dia panggil golongan baru ni apa? Protaz. Ada pula Protaz dengan Taz Pro. Ini baru punya. Saya ingat lagi 5 tahun akan nampak lah ramai penceramah depan namanya akan ada Protaz. Tak ada dah us ni, tak ada dah. Protaz, Taz Pro. Protaz ini dia bukan latar belakang pendidikan agama, tapi dia ceburi bidang agama. Background pendidikan tak ada.
dia mungkin belajar bidang sosiologi, bidang psikologi. Dia bukan ustaz, bukan disiplin pengajian Islam, tak pernah belajar fiqh secara detail, usuluddin ke bahasa Arab tak ada, tapi dia ceburi bidang agama. Janggutnya pun cantik macam orang Arab janggutnya, muka pun ada muka ustaz-ustaz sikit. Jadi dia tak gelarkan dia ustaz, ana protas, professional ustaz. Ada, tapi belum digunakan lah istilah ni lagi. Ada pula nanti gelaran Tazpro. Apa mana Tazpro? Orang yang pendidikan agama tapi masuk bidang-bidang ikhtisas. Dia hafiz 30 juzuk tapi jadi accountant. Dia pengajian Islam UKM tapi dia kerja sebagai pegawai takbir diplomatik, jadi profesional. Ataupun dia ni dulu belajar pondok, belajar pengajian Islam di pondok, tapi bila masuk universiti belajar keluar jadi town planner, town planning, engineering. Ini orang panggil Tazpro, ustaz yang profesional. Pula dia jadi macam-macam istilah-istilah. Yang penting istilah yang paling popular ustaz itulah. Cuma kita mengambil kesempatan, moga-moga pesanan ni sampailah kepada muslimin muslimat di luar sana, kepada para asatiz dan asatizah. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada kita ini, jagalah elok-elok. Jangan buat punah dengan perangai-perangai kita yang boleh menyebabkan orang tidak hormat. Sebab itu paling mustahak, kalau nak jadi ustaz, sila ukur baju di badan sendiri. Kalau rasa tak lepas, tak payahlah. Sebab bila melangkah kaki jadi ustaz, jadi tok imam, jadi imam masjid, kita kena bersedia hidup kita berubah. Kalau tok imam, kita ikut dia semayang, tapi dia dalam masa yang sama naib Johan snooker daerah Kuantan. Tuan-tuan apa perasaan jadi makmur dengan dia? Dia imam tapi naib Johan snooker daerah Kuantan. Johan tu tokek snooker tu Cina tu, dia naib Johan. Kerja apa? Tok imam. Orang hantar gambar menerak atas meja tengah muka pakai kayu kiu. Bayangkan, awak ustaz imam tapi naik Johan karaoke contohnya, tak kena. Ataupun awak imam bila ustaz tapi time kenduri kenara kan ada persembahan kugiran, dia entah menyanyi 10 lagu dia seorang. Apa persepsi masyarakat? Orang tak hormat. Habis ustaz saya minat menyanyi, dan buat macam mana? Berhentilah, berhenti. Ramai orang yang kita tengok dia dulu nyanyi nasyid, dia tak daya nak kepiah siang malam, nak anak enta, berhenti nasyid, jadi penyanyi rock. Ada, malas sebut nama jadi membawang pula. Ada, bagus. Awak berhenti, keluar, jadilah benda nak jadi. Tapi kalau ada title ustaz itu mesti mau jaga. Baik itu tuan-tuan, antara nak menjaga saksiah ustaz-ustaz ini adalah ilmu kena mantap. Tujuan kita diangkat menjadi ustaz adalah untuk nak membimbing umat. Tapi kalau awak punya tahap ilmu lebih teruk pada yang dibimbing, jadi ustaz buat apa? Kita tak nak berlaku para asatiz ini jadi golongan yang orang putih sebut a jack of all trades and a master of none. Apa makna terjemah? Dia ni tahu semua benda tapi tak ada benda dia tahu. Bila time ceramah, time ngajar, buka soalan, orang tanya, semua soalan dia jawab. Ini masalah lah. Ilmunya tak tahu mana, jawab suka-suka hati. Imam Abu Ali Husain bin Ali Al-Karabisi, dia ni ulama Syafi'iyah, dan dia adalah kawan rapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Dia dikenali dalam bidang fiqh dan hadis. Dia bercerita, di Baghdad dulu ada satu orang penceramah terkenal, namanya Abu Marhum Al-Hajjam. Abu Marhum ni memang selebriti lah, kalau istilah kita sekarang selebriti. Orang jemput ke sana kemari, kumun dia orang, habis majlis orang autograf lah, selfie lah, kalau macam zaman sekarang lah. Dia ilmu tak tahu mana. Keknya bila mengajar macam gaya halim sangat. Satu hari dia ngajar-ngajar,
Okey, ada soalan? Dia berani dia. Dia tak ada banyak pun ilmu. Ada soalan, orang angkat tangan. Tuan Guru, kami nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan muzabanah dengan muhaqqalah. Tuan-tuan mesti ingat tak pernah dengar muzabanah dengan muhaqqalah ini. Kalau kaya panjang sejengkal, taubat tak tahu, bab apa tak tahu. Apa beza muzabanah dengan muhaqqalah? Tapi Abu Marhum Al-Hajjam ini jenis muka confident sungguh, la ilaha illallah. Dia tak ada nak kata saya tak perasan bab mana boleh terang ke sikit. Tak, dia jawab bodoh je. Kata dia al-muhaqqalah ini adalah kalau awak terima komisen pembayaran daripada orang, awak buka baju, itu dia panggil muhaqqalah. Adapun muzabanah ini adalah kita panggil pelanggan kita datang. Hak nak sukanya orang percaya pula padahal dia belasah je jawapan itu. Jadi orang-orang alim yang ada sekeliling semua geleng kepala, letih kalau dapat tok guru begini. Padahal benda itu dijelaskan dalam hadis. Nabi menyebutkan anna Rasulullah naha anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabarati. Nabi melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, mukhabarah. Apa maknanya? Muhaqqalah ini ayyuba'al haqlu bikailin minat ta'ami ma'lum. Kita menjual tanaman yang dibayar dengan makanan pokok dengan takaran yang jelas. Mana ni bidang-bidang pekoh. Wal muzabanah ayyuba'an nakhlu bi awsaqin minat tamrin. Muzabanah adalah kita jual kurma basah yang masih dipokok dengan campuran beberapa wasak kurma kering. Oh, dia muka confident je. Oh, itu buka baju dapat komisen. Orang angguk je. Hebat tok guru kita. Hebat apa? Kena temerang. Jadi ulama dulu dah lama dah jumpa orang PM begini. Baik itu penceramah kalau tak ada ilmu, istilahnya kita panggil qasas. Apa makna qasas? Penglipu lara. Orang bercerita saja. Kalau berhadapan dengan orang yang bercerita ni, masalah. Jadi bagaimana penyelesaiannya kepada asatizah sekalian? Tingkatkan ilmu pengetahuan. Masuk kampung orang, jangan ingat orang kampung bodoh, jangan. Orang kampung tu nampak saja orang kampung, kebanyakan orang pencen kerajaan pun ada. Pencen pengetua, pencen PTD, nampak je piah lembek. Cerdik belaka. Datuk ada, Tan Sri ada. Awak jangan ingat awak seorang saja cerdik. Baik tu orang pesan, orang tutup pesan masuk kampung orang, bawa ayam tina, jangan bawa ayam jantan. Kalau berjalan biar di tepi-tepi. Benang arang orang jangan dipijak. Kalau duduk biar di tapak tangga. Mandi eloklah di hilir sungai. Kalau berdiri molek luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Kerana sundak kopiah tembuk, kerana lenggam baju koyak, kerana sombong mah habis elok rupa kerana budi. Sebelum mengajar, banyakkan belajar. Sebelum memberi contoh, bersifat senonoh. Sebelum memberi teladan, betulkan badan. Awak orang muda, umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang, akal baru selilik telunjuk. Ibarat belukar muda, nak dibuat tiang tak berterah, nak dibakar tak berbara. Perjalanan belum jauh, pandang belum luas, berkata belum pandai, bercakap belum tahu. Jangan ingat orang cerdik, orang depan dia ramai orang yang alim-alim. Justru kalau menyampaikan ceramah, jangan malu untuk berkata saya tidak tahu. Jangan malu. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan muka confident saja, orang tanya hukum suka-suka hati saja menjawab. Sehingga kadang terkenal istilah orang panggil ustaz dua kawa. Ada. Asal tanya hukum, dua pendapat. Asal tanya hukum, dua pendapat. Letih, mana nak pakainya. Ustaz, apa hukum gini-gini? Benda ni ada dua pendapat. Pertama gini, yang kedua ni. Habis saya nak ikut yang mana? Ikutlah mana-mana awak nak ikut. Letih. Contohnya orang kan suka sangat tanya soalan berulang. Ustaz, puasa 6 boleh tak gabung dengan qada? Itulah soalan tiap-tiap tahun. Ustaz ni malas nak membaca, dua kawan, satu boleh, satu tak boleh. Dan nak ikut yang mana? Ikut awak lah. Letih, tak menyelesaikan masalah. Sebab itu para ulama dahulu dia punya jujur dalam mengajar. Kata Abu Husain dalam kitab Madakhil ila Sunnah Al-Kubra, dia mengatakan
pada zaman para sahabat dulu, kalau ada permasalahan hukum hakam yang ditanyakan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar takkan jawab. Dia kumpulkan sahabat dia tolong jawab bagi pihak dia, padahal dia pun alim juga. Tak, dia kata nanti kawan tanya orang lain. Kata Al-Haytham bin Jamil, saya melihat sendiri Malik bin Anas ditanya 48 soalan agama dan dia hanya jawab 32 saja soalan yang ditanya. Yang lain semua dia jawab saya tidak tahu, kata dia. Ulama dulu tidak malu untuk mengaku tak tahu kalau mereka tidak tahu. Baik itu kata Asy-Sya'bi, jawapan saya tidak tahu adalah setengah daripada ilmu. Sampai kata Sufyan bin Uyainah, orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling sedikit sekali ilmu. Maka ambillah pelajaran. Sebenarnya banyak kita nak bercerita. Yang penting kepada mana-mana orang yang Allah beri dia izin untuk dapat gelar ustaz, ustazah, jagalah elok-elok. Sebab gelaran ini masyarakat yang berikan pada kita. Nanti kalau kita tak jaga elok-elok, nescaya akan ditarik balik. Orang dah tak panggil kita ustaz lagi dah. Orang panggil start je esok. Tak ada ustaz, dia panggil start. Start bola, start, panggil start gitu. Sebab kita tak jaga nama baik kita. Moga-moga apa yang kita pesan ni memberi manfaat kepada kita bersama. Saya kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita mengangkat tangan, menadah tangan, berdoa kepada Allah, memandangkan kepada suasana pandemik ini yang naik dan turun, dan hari ini kes pun ada sedikit peningkatan. Dah ada 4,000 lagi sampel di HTAA yang belum dapat keputusan. Kita berdoalah yang baik-baik saja, mudah-mudahan. Dan kita menyeru kepada orang daripada luar Kuala Lumpur, ujung minggu ni tak payahlah datang Kuantan, duduk diam-diam duduk Kuala Lumpur sudah. Masa nak meramaikan lagi, kita ni banyak masalah dah ni. Jadi kita berdoa kepada Allah, moga Allah angkat pandemik ni, mudah-mudahan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairul biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, idfa' anna kulla ta'bin syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid wakshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara tahassanna bizil izzati wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malaysia wa sairil biladil muslimin hadzal waba wa qina syarrid da wa najjina min jami'in anwa'il bala bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.